Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatami lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih Allah. Kita berkumpul pada pagi Sabtu yang mulia ini dalam satu majlis ilmu yang kita panggil sebagai kursus pengurusan jenazah, ataupun tagline dia, sudah bersediakah kita, kan, selangkah ke alam barzah. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke tempat saya ni. Tempat yang tuan-tuan dan puan-puan hadir yang duduk sekarang ni ialah sebuah tahfiz kemahiran Nur Fatah. Pelajar saya sekarang ada di atas. Hari ni dia orang pulang cuti seminggu nak sambut puasa, kan. Jadi dia tengah siap ke atas tu. Jadi tahfiz ini sebuah tahfiz kemahiran yang kita buat dua aliran. Satu aliran tahfiz Al-Quran, satu lagi ialah aliran kemahiran lah, yang mana kita kerjasama dengan Giat Mara dan beberapa pihak yang lain. Inilah tempat dia. Dan di sini juga merupakan saya terus jadikan sebagai pejabat pengurusan untuk pertubuhan skuad pengurusan jenazah Malaysia SPJM. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, boleh dengar bang? Saya kadang-kadang kalau mengaji saya takkan mic pun, suara saya kuat juga. Ya. Jadi alhamdulillah semua dah makan ya. Alhamdulillah semua dah makan ya. Apa yang ada lah. Tapi dia bagi nasi lemak dengan aircon lagi, kan. Syadu juga nanti, kan. Jadi inilah di antara pengisian kita, program kita pagi ini. Mulakan dengan sarapan pagi, dan kita akan mulakan slot pagi ini dengan slot teori. Jemput datang tak? Masuk. Ada kursi lagi ke? Kalau tak ada, boleh duduk kat kursi Arab tu, special. Tetamu khas kat situ. Baik, sila. Ya. Boleh ya? Nampak saya? Kenapa nanti saya berjalan-jalan? Baik. Di sini juga, hari ini juga kita akan buat teori pengurusan jenazah dan juga praktikal. Semuanya dalam satu tempat saja, tidak ada pergerakan ke mana-mana. Sebab saya terlibat dalam pengurusan jenazah. Sebelum saya terangkan tentang perjalanan pengurusan jenazah ni, saya kenalkan diri saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua tertanya, siapalah orang ni, kan, tiba-tiba Abang Ismail suruh buat pengurusan jenazah pula, kan. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Zainal, Undertaker. Kenapa Undertaker? Dia ada istilah dia, bukan sebarang letak ya, ada tujuan kenapa diletakkan. Saya merupakan pengurusi bagi pertubuhan skuad pengurusan jenazah Malaysia ini, yang mana ini adalah satu NGO peringkat kebangsaan, yang mana kita berkhidmat dalam pengurusan jenazah di dalam dan juga di luar negara. Dalam kes-kes besar seperti kes HIV, COVID-19 kami terlibat, dan dalam kes-kes yang kematian ramai, misalnya kes kematian Darul Ittifaqiyah, kes kebakaran sebuah tahfiz di Keramat lebih kurang tahun 2017. Dalam kes 6 anggota bomba yang mati lemas yang menggempakan negara di Puchong tahun 2018. Kalau di luar negara, kes tsunami di Palu, Sulawesi, Indonesia, yang melibatkan kematian lebih kurang dekat 60,000 orang, dan mayat yang diuruskan hampir 3,000. Dan juga itu antara kes-kes besar yang melibatkan SPJM. Dan juga kita juga bukan hanya khusus pada pengurusan jenazah Islam, termasuklah yang bukan Islam. Kenapa yang bukan Islam? Apa yang kita buat? Yang bukan Islam ni kami lakukan logistik saja. Logistik tu dari segi prosedur embalming. Ni embalming ni nanti saya akan terangkan. Satu prosedur pengawetan mayat, yang mana mayat yang nak bawa jenazah yang bukan Islam, biasanya dia tak terus simpan hari tu. Maknanya kalau dia meninggal hari ni, dia tak terus bakar ke, ataupun tak terus tanam ke, macam kita terus tanam hari tu. Dia
meninggal dia akan simpan seminggu, 2 minggu, kemudian barulah dia buat upacara dia, pembakaran ke ataupun pengebumian ke. Jadi nak menunggu tempoh seminggu, 2 minggu tu dia akan melalui proses pereputan. Jadi proses pereputan ini boleh menyebabkan bau busuk dan sebagainya, maka mereka elakkan dengan cara pengawitan, embalming. Jadi embalming ni tidak diperlukan dalam orang Islam, tapi diperlukan bila nak bawa balik ke luar negara. Luar negara kita nak terbang bawa balik mayat, prosedur penerbangan mestilah jenazah ini diawet, diembam dulu, baru boleh naik flight. Kalau tidak, di dalam flight dia akan naik ke atas, high pressure. Dalam perut ini ada darah, ada udara lagi, dia akan mengembung dan akhirnya pecah. Benda tu yang dia nak elakkan. Sebab tu dia kena buang darah dulu, dia kena masuk ubat dulu. Itulah antara prosedur-prosedur secara umum lah. Dan juga kita SPJM ini juga terlibat dalam hal-hal kerja-kerja kebajikan dalam menyalurkan bantuan-bantuan setempat, bantuan mangsa banjir. Yang terbaru ni di Bera yang teruk banjir di Pahang kan. Itu antara yang kami buat lah. Dan tujuan SPJM ditubuhkan ini dia ada 3. Pertama, untuk pendidikan masyarakat. Inilah antaranya, menggalakkan masyarakat terlibat dalam pengurusan jenazah secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab kita tengok dahululah 10 tahun lepas, alhamdulillah usaha saya ni yang saya dah mulakan sejak daripada tahun 2012, saya dah nampak hasil dia. Ramai orang cakna dah dalam pengurusan jenazah. Dah banyak dah orang anjurkan van-van jenazah percuma. Mengata-kata dah dapat kita nampak. Dulu tak nampak situasi ni. Dulu dia macam nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi ni ni karya kami punya, karya luar tak boleh. Dia menyebabkan bila mana semua karya masjid ini dia kata ini kami punya aset, anak luar luar karya tak boleh, kata dia. Maknanya bila luar karya tak boleh guna, siapa yang akan bantu dia? Maka itulah wujudnya ejen-ejen swasta yang mengenakan cas kadang-kadang tidak masuk akal. Mandi dan kafan saja sampai 900 sampai 1,200 ringgit. Mandi dan kafan saja. Mandi guna sabun je. Baik kita pergi spa baru 200 ringgit kan. Lagi detail dia cuci semua kan. Ini mayat mandi jam tu je dah 900 ringgit, 1,200 ringgit. Orang kata pun tak masuk akal nilai tu. Kalau orang yang berduit tak ada hal, bayarlah kan. Tapi orang yang tak mampu kat hospital, contohlah kita tengok rata-ratanya kalau masuk hospital kerajaan yang mana kita tengok ramai orang yang tak mampu. Jadi bila dia masuk tentulah dia pun mengharapkan bantuan dan sebagainya. Tengok-tengok kena charge 1,500, 2,000. Pergi Kelantan, daripada KL ke Kelantan 3,000 van saja. Benda ni tak masuk akal. Kerana apa? Kerana sikap setengah pihak yang kata ini van kami, orang luar tak boleh guna. Di sinilah saya cuba pecahkan tradisi melalui pendedahan awal kepada masyarakat sejak tahun 2012 lagi. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah sejak tahun 2004. Tapi benda ni baru saya usahakan tahun 2012. Kemudian yang kedua, objektif kami ialah untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Ini dia tujuan SPJM. Ahli ke bukan ahli ke, asal meninggal laporkan pada kami, kita akan uruskan. Dia mampu ke tak mampu, kita akan uruskan. Tapi tidaklah kita kata semua percuma. Kadang-kadang orang salah anggap ini fardu kifayah, kan percuma. Dia kena ingat percuma fardu kifayah ini ialah tanggungjawab yang digalas oleh orang lain. Bila ada individu lain ambil, orang lain semuanya terangkat tanggungjawab tu. Maknanya dia fardu ain. Kalau fardu ain kita sendiri buat, solat, puasa, sedekah, apa saja yang tanggungjawab kita, zakat semua, itu fardu ain, tertanggung pada kita. Tapi fardu kifayah ni kalau seorang tak buat dalam kampung tu, dalam tempat tu, semua berdosa. Jadi bila seorang tu dah ambil alih tugas tu, tiba-tiba kita kata tak apalah, dia dah buat. Dia dah buat, tak apalah, fardu kifayah percuma. Ini silap. Ya, bila ada pihak yang kami kenakan bayaran untuk pengurusan jenazah setempat, dia kata bukan SPJM percuma ke? Yes, kami percuma kepada orang yang tak mampu. Sangat tidak adil bila dana orang sumbang, kita menerima sumbangan awam, digunakan kepada orang yang mampu. Kan tak adil. Dia ada duit, ni dana ni untuk orang yang tak mampu, kita ambil nak bagi orang yang mampu ni. Kan tak adil. Jadi kita jelaskan kepada orang ramai bahawa pengurusan jenazah ini memang ada kosnya, tapi janganlah sampai membebankan. Kita ambil jalan tengah kan. Kalau tidak, yang driver van, yang isi minyak, yang mana uruskan jenazah, bawa kain kapan, itu semua kos. Jadi kita kena fikir di situ kan. Baik. Dan yang ketiga, sebagai persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Itu tujuan kami.
persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Misalnya kita tengok di Palu, Sulawesi, bergelimpangan mayat tsunami. Peristiwa yang sama pernah berlaku tahun 2004. Masa tu saya baru berjinak dalam pengurusan jenazah di Aceh kan, yang tsunami mana beratus ribu orang mati. Lalu apa yang mereka buat? Dia buat apa? Jenazah terlalu ramai bersepah. Akhirnya dia guna bulldozer tu, tahu jengkaut ke apa tu, backhoe tu, dia tolak mayat dia, sodok macam tu, masuk dalam lubang. Kita pun tengok video tu, ya Allah, sedihnya kan. Bila tolak tu hancurlah badan mayat, besi kan, masuk dalam tu, dalam keadaan perut pecah, muka pecah, apa semua. Dia kata darurat. Darurat, tapi kita kena cari jalan yang lebih baik, bukan dengan cara begitu kan. Maka bila berlaku tsunami tahun 2018, seminggu bila dapat je berita tu, saya dah standby dah, saya dah susun orang saya, kita mesti ke sana. Sebelum dia buat benda yang sama, kita mesti ke sana. Alhamdulillah, takdir Allah, dalam tempoh seminggu lebih saya ke sana. Saya ingat mungkin hari yang ke-10 kot. Saya ke sana waktu tu, air dah mula surut, dan ketika itu memang lapangan terbang di Palu tu ditutup. Jadi kami turun di Makassar. Ini saya cerita sikit lah pengalaman. Saya turun di Makassar, Sulawesi. Makassar tu Sulawesi Selatan. Dia ada 3 Sulawesi. Sulawesi Utara, yang mana tempat Manado. Kan Maria Manado, duduk situ. Sulawesi Tengah, ini adalah Palu. Dan Sulawesi Selatan, ini Makassar. Kami kena turun kat situ. Dan untuk pergi ke sana, Palu tu, perjalanan darat 2 hari. 2 hari kan, jauh dia. Lagi jauh daripada Johor ke Perlis. 2 hari, sebab jalan dia bukan jalan highway, jalan kampung. Dan kalau misalnya kata nak naik flight, tak boleh, airport tutup, kena naik helikopter. Kata helikopter naik. Kami minta bantuan tentera melalui kerjasama dengan NADMA, Agensi Bencana Alam. Alhamdulillah, kita dah susun anggota kita nak pergi. Lebih kurang sehari atau 2 hari sebelum saya berlepas, saya dapat maklumat NADMA tak boleh pergi ke Indonesia. Kerajaan Indonesia dah tutup bantuan asing, kata dia. Kami tak nak terima dah, sebab waktu tu Indonesia dia nak pemilu, nak pilihan raya. Bila pilihan raya ni, ahli politik cuba tunjuk baik lah, biasalah kan. Time ni lah dia nak tunjuk dia hebat kan. Jadi bantuan luar tak perlu, kami semua dah cukup dah. Saya datang sebab nak uruskan jenazah. Saya kata saya tak kisahlah nak bantuan apa. Jadi bila NADMA tak dapat pergi, yang bantuan kerajaan tak dapat pergi, saya pergi atas kapasiti NGO. Dan kami sampai di airport Makassar, flight untuk ke Palu tak boleh. Dan helikopter yang nak bawa daripada Tentera Nasional Indonesia ni, nak bawa ke sana pun dia tak bagi. Dia kata tak boleh pak, kerajaan sudah menutup bantuan asing. Jadi kami tidak boleh guna aset kerajaan untuk bawa bapak pergi ke sana, kata dia. Kalau tidak kami naik helikopter tentera. Jadi saya kata, saya merayulah, saya dah datang ni bawa barang-barang ni, kain kapan, body bag mayat, semua saya bawa. Saya bermalam di sana 1 malam. Saya cari-cari penerbangan mana yang buka, dan alhamdulillah pagi besok pihak airport kata airport Palu dah buka. Saya segera beli tiket, terus terbang ke sana. Alhamdulillah sampai di Palu, memang keadaan airport memang retak habislah, hancur. Di sana kami ditahan oleh pihak kedutaan asing, pihak kementerian luar dia. Kita tidak benarkan orang luar masuk. Saya kata, bapak, saya datang bukan nak bantu makanan, bukan nak bantu perubatan. Kami datang nak bantu uruskan jenazah. Oh, luar biasa ni, kata dia. Belum pernah lagi ada bantuan asing begini. Dia telefon pada pejabat dia, terus dibenarkan kami masuk. Dengan bantuan terak tentera, 2 terak tentera. Depan 1 terak, belakang 1 terak, saya naik 1 kereta khas. Dia kata, minta maaf pak, kami nak jaga orang luar, sebab ketika ini keadaan darurat. Mana-mana bantuan yang sampai, belum sampai lokasi lagi, tengah-tengah jalan dah kena rompak dah. Orang dalam keadaan darurat, lapar, dia ingat makanan, dia terus serang, balik botol lah, apa semua kan. Memang ketika itu memang keselamatan kami dijaga. Dan disitulah ketika itu saya dilayan macam tetamu yang istimewa. Saya kata saya datang nak uruskan jenazah. Dia bagi saya 1 kemah 20x20, yang mana untuk sukarelawan tempatan. Dan dalam kemah tu siap ada kapet. Macam ni lah, bukan kapet dah, tebal. Dengan siap kipas lagi, air mineral apa semua. Saya kata, berapa orang duduk sini? Hanya bapak-bapak dari Malaysia saja, kata dia.
3 orang je kami masa tu. Ini terlalu mewah ni dalam keadaan bencana, bagi kami layanan macam tu. Dia orang tidur kat luar, kata dia. Tetamu ibarat raja bagi kami, kata dia. Masya Allah kan. Di sanalah saya ceritakan pengalaman saya situ. Dan pengurusan jenazah kami buat ialah dengan cara, saya katakan kepada dia, jangan guna backhoe. Sebab ketika itu backhoe daripada Malaysia dah sampai. Mereka pinjam Malaysia punya aset. Saya kata jangan guna, sebab apa, benda ini merugikan. Habis mayat macam mana, kata dia. Saya kata mayat-mayat yang ada ni berapa ramai anggaran? Dia kata kurang lebih 2,000, kata dia. Yang mati lebih kurang 60,000. Mana yang lain? Dekat dalam tanah. Sebab dia bukan hanya tsunami, dia bukan hanya gempa bumi, dia likuifaksi. Satu keadaan buka bumi ni bergerak masuk ke dalam tanah, kemudian dihambur, tanah ni terbalik muka bumi ni. Orang mayat-mayat tu semua terhimpun ke dalam balik. Masya Allah kan. Situasi yang cukup menakutkan. Saya tengok sendiri keadaan rumah kampung begini asalnya jadi bukit. Jadi saya kata kat dia, tak perlu gali. Mana yang dah tertanam, biarkan. Dia kata paling dalam pun mungkin dalam 10 kaki, ataupun ada yang sampai 15 kaki kat dalam. Tak payahlah, biarlah dia dalam tu, buat apa lagi nak gali. Mana mayat yang ada kat atas ni kita angkat, kita letak dalam body bag. Kalau ada keluarga tuntut, bagi. Kalau tak ada, kita kumpulkan dulu, kemudian kita tanam terus. Ni darurat. Tapi 2,000 orang tak ramai, saya kata. Warga Palu ramai lagi. Jadi saya kata kita uruskan mana yang boleh. Dia mandilah sekadarnya. Sekadar dalam situasi bencana. Tidak ada sabun, tidak ada kain kafan yang lengkap, hanya balut dengan pakaian bersih saja. Inilah maksud pengurusan jenazah. Syaratnya ialah ratakan air ke seluruh badan dan tutup aurat si mati sempurna. Maknanya kalau kain kafan tak ada, guna baju pun boleh. Ini kita nak cuba fahamkan masyarakat kan. Cuma dalam keadaan normal macam sekarang ni, kita gunalah apa yang ada. Gunalah yang betul-betul cedana, kafan barus. Kita gunalah kain kafan yang putih. Sebab benda tu memang dah ada. Kecuali darurat. Ini yang saya cuba terangkan. Dan Alhamdulillah, idea saya diterima dan tidak ada lagi kita nampak mayat digali. Dan sesudah daripada itu, apa yang jadi? Tahun lepas sebelum PKP, dalam bulan Mac, saya ke Palu sekali lagi. Bawa rombongan delegasi UM 40 orang. Di sana kita buat bantuan untuk masyarakat setempat. Saya tengok Palu tak ada pembangunan lagi. Macam mana saya keluar ketika tsunami, macam itulah keadaan dia. Dalam keadaan pantai dia terabur lagi, bangunan pun tak hancur, tak baiki lagi. Bila tanya, katanya nak tunggu struktur tanah tu padat. Sebab dalam tu mayat. Kalau dia gali balik nak pacak bangunan, tergali mayat nanti macam mana? Lagipun tanah masa tu tak kuat lagi, belum kukuh. Dia kata nak tunggu 10 tahun barulah Palu dibangunkan semula. Bila kalau tuan-tuan ada peluang mungkin lepas PKP nanti nak pergi tengok kesan-kesan tsunami yang real, pergi kat Palu. Kalau di Aceh tak ada apa dah. Aceh tinggal monumen-monumen je kan. Jadi itulah pengalaman saya untuk persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam dan berlaku dalam negara kita COVID-19, kematian COVID. Orang tak tahu macam mana nak buat COVID. Tak tahu macam mana. Daripada Malaysia call saya kat Indonesia tahun lepas sebelum PKP. Saya kat Indonesia, Ustaz tolong keluarkan satu solusi ataupun satu SOP pengurusan jenazah COVID. Saya tanya pada dia, macam mana bahayanya jenazah COVID ni? Bahaya Ustaz, lagi bahaya daripada HIV, daripada AIDS semua. Saya kata ada tak macam malaria ataupun Ebola? Lebih kurang tapi lagi bahaya, kata dia. Saya kata habis macam mana kita nak buat ni? Kalau ikut prosedur yang saya tahu, kita mandikan dia guna satu cecair sodium chloride yang mana dicampurkan dalam air ataupun kita panggil macam air klorok lah untuk bersihkan badan mayat ni. Saya beritahu prosedur semua, saya susun, saya bagi. Tapi maklumat yang saya terima kemudian, dia kata MKI, Majlis Fatwa Kebangsaan, kata kaedah tu susah dan juga mungkin membahayakan orang, maka dia keluarkan solusi lain iaitu dengan cara tayamum. Sebagaimana tahun 2016 MKI meluluskan pengurusan jenazah Ebola dengan kaedah tayamum sahaja. Dan yang lebih saya nampak pendekatan yang baru ialah tayamum tu bukan atas mayat, atas body bag mayat. Jadi benda ni satu benda yang barulah, tapi saya tidaklah kata salah sebab ini pandangan ulama kita. Jadi saya tahu kita apalah, apa yang diputuskan teruskan. Maka itu yang berlaku sekarang ni.
Dan Alhamdulillah kita SPJM pun dah menyusun ahli untuk pengurusan jenazah COVID. Dan kita membantu pihak kerajaan di samping bantuan-bantuan kebajikan sepanjang PKP ni. Itulah tentang SPJM. Dan SPJM ini kita buka pendaftaran ahli juga. Pertama untuk sukarelawan. Macam mungkin tuan-tuan yang berminat nak jadi pengurus jenazah lepas ni kan. Jadi kita buka peluang siapa nak buat, okey boleh. Kita belajar semua betul-betul secara real. Ni mayat betul ni, uruskan. Kalau praktikal kejap lagi mungkin tak apa nampak. Yang real ni baru betul. Yang kedua, tujuan jadi ahli ialah sebagai duta. Duta apa? Bila kita jadi ahli, maknanya kita tahu siapa kita nak rujuk bila berlaku kematian. Sama ada ahli keluarga ataupun orang lain. Jiran kita meninggal pukul 2 pagi. Kita nak call siapa ni? Orang masjid call tak angkat-angkat. Siapa kita nak rujuk ni? Maka boleh call SPJM. Itulah bagi duta. Bagi tahulah tuan, kami ni ada kematian kat tempat kami ni, kita ada nombor HQ, ada minta bantuan sikit, dekat mana? Kita akan tengok kawasan mana. Contoh dia kata Pahang dekat mana? Di Kuantan. Kami ada rekod ahli-ahli kami di Kuantan yang akan turun bantu. Seluruh negara insya-Allah ada wakil-wakil kami di sana. Jadi itulah tujuan SPJM ni, bukan kita nak ambil alih tugas setempat, tidak. Kita nak jadi koordinator saja. Kita bagi maklumat kepada waris, okey hubungi masjid ni. Saya dah hubungi dia dah. Dia akan follow up. Begitulah dia. Macam orang kata SPJM ni ambil tugas masjid ke? Tidak. Kita collaboration dengan masjid. Kadang-kadang orang masjid dia bukan je standby 24 jam. Jadi itulah tujuan kita untuk mencari solusi lain untuk memudahkan urusan si mati tadi dan waris dia. Itu tentang SPJM ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sebagai mukadimah pengenalan kepada SPJM ini. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut boleh tengok website kami spjm.my. InsyaAllah situ ada sedikit perincian yang lain. Baik, kita kembali kepada kita punya program pagi ini, yang mana saya difahamkan 28 orang yang berdaftar. Ada lagi penambahan ke? Setakat ni tu je lah ya? Okey, baik. Okey. Di tangan tuan-tuan perempuan semua itu adalah buku kecil, buku nota kecil. Saya saja je buat saiz pocket. Sebab itu ialah panduan awal ketika berhadapan dengan orang yang nazak, dan juga ketika mana orang tu baru meninggal dunia. Baru meninggal nak buat apa? Ramai orang tak tahu benda begini kan. Jadi kita terangkan secara ringkas dan juga dokumentasi. Apa nak buat? Nak rujuk siapa? Dah meninggal ni dia tak boleh terus mandi kafan. Dia mesti ada prosedur dia. Mesti kena laporkan kematian, mesti kena dapat sijil kematian, surat kematian dahulu, baru boleh uruskan. Ini di antara yang saya buat dalam buku kecil ni. Di samping ada buku besar. Ada ke buku besar kat tepi tu? Tak ada sana? Nanti boleh keluarkan. Okey. Baik. Tentang program kita pagi ini, iaitulah tentang teori dan praktikal. Dalam bab teori, saya akan kupaskan 4 tajuk. Yang pertama ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Yang kedua, apakah yang boleh kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati, nak buat apa? Yang ketiga dari segi dokumentasi. Dan yang keempat ialah peralatan-peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Saya akan terangkan yang wajib, yang sunat ataupun yang adat saja. Dalam bab praktikal, kita akan buat 4 rukun pengurusan jenazah itu sendiri: mandi, kafan, solat dan kebumi. Dalam bab mandi, saya akan tunjukkan simulasi memandikan jenazah. Kaedah yang sama juga untuk lelaki dan juga untuk wanita. Sama je. Sebab tu orang kata, tak ada ke perempuan nak tolong tunjuk? Tuan-tuan dan perempuan tengok nanti, insya-Allah mudah faham. Kita tunjuk cara yang paling mudah. Sebab tu buku kedua saya tulis, pengurusan jenazah mudah sahaja. Ramai orang ingat macam susah kan? Tapi dia mudah saja kalau kita faham dengan hukum. Yang kedua, simulasi kafan jenazah. Kita akan tunjuk cara nak memotong kain kafan dari segi ukuran dia, lelaki dan perempuan, bagaimana kaedahnya, berapa lapis dan sebagainya. Ini akan diterangkan. Yang ketiga, simulasi solat jenazah. Solat jenazah ni kita boleh tahu dari segi hukum. Kita tahu perbuatannya hanya takbir saja, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kita akan terangkan dari segi hukum, bila boleh dibuat, time bila tak boleh buat. Apakah solat jenazah gaib? Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat ke gaib? Kan? Ini semua perlu diterangkan. Dan yang keempat ialah pengebumian jenazah. Simulasi dia, kalau dulu lebih kurang dalam 15 tahun yang lepas, kursus jenazah tuan-tuan, dia buat 2 hari.
Dulu 2 minggu. 2 minggu tu macam-macam lah, hukum semua dia pecahkan semua. Kemudian jadi 2 hari. Dalam masa 2 hari ini juga dia buat simulasi untuk pengebumian, gali tanah, masukkan mayat dalam tanah, kemudian timbuskan. Jadi saya cari solusi yang lebih mudah, sebab orang kita ni sekarang ni lebih nak segera, instan. Tak naklah kursus panjang. Kita nak pendek je. Kan sekarang ni banyak orang tawarkan kursus jangka pendek kan, sebab orang ada masa dah. Zaman sekarang ni nak cepat je semua. Daripada 2 hari, 2 minggu jadi 2 hari, 2 hari jadi 1 hari, pagi dan petang. Dan akhirnya saya buat solusi hingga 4 jam saja. Maknanya pukul 9 sampai pukul 12 ataupun terlebih sikit. Sebab terlebih ni sebab banyak soal jawab nanti. Ini kita buat supaya merangkumkan segala aspek pengurusan jenazah tu. Dari segi hukum, dari segi rukun, dari segi praktikal, semuanya terangkum dalam satu program ni. Dalam bab pengebumian, saya tidak akan tunjuk cara tuan-tuan nak gali kubur, sebab tuan-tuan takkan buat. Benda ni tak perlu kita belajar. Saya tak akan tunjuk cara tuan-tuan nak kambus tanah, sebab benda ni semua orang tahu. Kambus je lah. Orang kubur pun ada kerja dia, kambus. Saya tunjukkan cara nak menurunkan jenazah. Ini yang waris perlu buat, terutamanya orang lelaki. Cara nak mengangkat, cara nak mengiringkan jenazah, buka ikatan. Kemudian cara kita nak menegakkan tanah tu, jenazah tu mesti mengiring. Cara kita nak elakkan dia daripada terbaring. Benda begini yang kita akan terangkan di sini juga. Itu yang lebih penting. Dan juga dalam masa yang sama, kita akan bercakap tentang hukum hakam berkait dengan soal-soal kematian. Misalnya, ada orang kata, apakah hukum seorang isteri bila kematian suami, eddahnya bagaimana? Itu soalan biasa. Apakah hukum membiarkan jenazah itu duduk dekat rumah, tiba-tiba ada kucing datang melintas? Bangun tak mayat tu kan? Kan benda-benda biasa. Apakah hukum menutup cermin ketika mayat di rumah? Kan, tutup cermin, tutup tingkap, tutup TV kan, orang tua kita dulu kan. Apakah hukum apa lagi? Banyak benda-benda yang memang dah bersarang dalam pemikiran masyarakat kita. Saya akan dedahkan juga tuan-tuan dalam masa yang singkat ini, insya-Allah semuanya akan terangkum semua. Baik, itulah kesimpulan dia. Kita tengok kepada tajuk kita yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak sakaratul maut. Baik, sakaratul maut ini satu benda yang mana sangat menakutkan dan menyakitkan. Semua orang akan melaluinya. Ini buku ni siapa yang berminat boleh dapatkannya nanti. Harga dia RM35. Tapi untuk peserta kursus, alamak, ada online lah. Online peserta kursus lah, kita ambil dalam harga RM25 saja buku ni ya. Kalau nak, ada satu lagi buku, Kisah Orang Mati. Kisah Orang Mati ni baru lagi terbit, baru 3 hari lepas terbit. 40 kisah orang mati, pengalaman saya lah dalam menguruskan jenazah. Ibrah dan iktibar, cerita yang baik-baik je. Tak adalah cerita Mastika, jangan minta ya. Cerita Persona ke Mastika ke Misteri Nusantara ke, tak ada. Saya elakkan masyarakat kita memikirkan hal-hal yang begitu. Sebab daripada dulu lagi masyarakat kita asal meninggal je dimomok-momokkan dengan wajah yang ngeri lah, dengan darah tak henti lah. Itu sebablah orang takut nak mandi mayat. Dia fikir pasal badi mayat lah, dia fikir pasal tentang mayat ni nanti ikut ke rumah lah, roh dia apalah. Ni semua benda-benda yang kita tak nafikan dia wujud, tapi tidaklah kerap berlaku. Cerita yang baik-baik, Nabi pun suruh cerita yang baik-baik saja. Maka yang baik inilah kita carikan teladan supaya kita mati pun dalam keadaan baik juga kan. Ini boleh dapatkan juga, insya-Allah. Nanti admin ingat ya, harga dia RM28, tapi khusus untuk peserta RM20 saja kita ambil hari ni. Baik, kematian ini, sakaratul maut ini satu benda yang menakutkan dan semua pasti akan melaluinya. Kita faham maksud sakaratul maut. Sakarah itu bermaksud mabuk. Mabuk, orang mabuk macam mana? Orang mabuk ni dia tak boleh kawal diri dia. Berapa banyak kes aksiden kita tengok melibatkan orang mabuk. Dia mencederakan orang, memudaratkan orang. Sebab apa? Dalam keadaan dia sakit, dia mabuk, dia tak boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang hitam, mana yang putih. Dia tak dapat nak bimbing diri dia. Maut, kematian. Mabuk diambang kematian. Bila orang mabuk ketika minum arak, ketika mana pening dan sebagainya, dia perlu dibimbing oleh orang hidup. Orang yang ada kat dia kena bimbing dia supaya dia tidak mencederakan diri dia ataupun dia tidak tersesat. Orang yang mabuk ketika nak mati juga perlu dibimbing. Kalau tak dibimbing, kita khawatir dia akan sesat. Kita khawatir dia akan kufur kepada Allah Ta'ala. Benda beginilah yang perlu kita tahu
dalam berhadapan dengan sakaratul maut, dalam berhadapan dengan orang yang menghadapi sakaratul maut, apa yang kita nak buat? Sedangkan Nabi SAW sendiri pun merasai sakitnya sakaratul maut, sehingga diberitakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, mengatakan Rasulullah pengsan beberapa kali ketika merasai keperitan sakaratul maut. Sakit sangat. Dek kerana sakit sangat sakaratul maut ini, Nabi pengsan beberapa kali, sehingga kan Aisyah melihat ada keluar peluh yang luar biasa di wajah Rasulullah yang wangi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wajahmu ini sungguh wangi luar biasa." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang mukmin itu meninggal dalam keadaan wajahnya berpeluh. Ini di antara tanda-tanda husnul khatimah, wajah berpeluh kan. Ini dialami oleh orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Baik. Kemudian bila mana kita nak ajar, perkara pertama yang perlu dibimbing ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak ialah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah di sisi orang yang nak mati ni. Macam mana kita nak talkinkan? Ni kaedah ni kadang-kadang kalau kita tengok cerita drama swasta kan, orang nak mati ni dia ajar macam mana? Mengucap bang, asyhadu an la ilaha illallah. Yang herannya yang mati ni pun ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini semua pembongkar kan. Mana pernah berlaku dalam sejarah yang manusia ni dia mati mengucap panjang, siap makna sekali kan. Aduh, ni semua cerita-cerita Melayu kita. Cerita-cerita yang orang tak apa buat ikut arahan pengarah. Yang mati ni pun kalau arahan pengarah kata cut, kata dia, bangun balik yang mati tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Mati hidup berapa kali pun tak ada hal lah sebab berlakon. Sebab tu dia boleh ucap panjang. Tapi hakikatnya nak sebut Allah pun ketika nak mati itu bukan perkara yang mudah ya? Sebab tu kita kena bimbing ni dengan cara yang betul. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat, orang tengah nazak ni tak dapat nak ikut. Bang, ikut saya bang. La ilaha illallah. Orang yang tengah nazak ni dia tengah semput. Siap-siap hiburan dia lempang cepatlah sikit kan. Orang tengah semput, orang tengah sakit, dia punya pemikiran dia tak macam kita sekarang ni. Dia tak boleh ingat ucapan yang panjang-panjang. Ringkas saja. Kalau kita dia dah terlupa dah benda kan. Jadi jangan ajar dalam keadaan yang lambat. Dan jangan pula ajar terlalu laju. Dia tak dapat nak tangkap. Mai-mai ramai-ramai semua anak kita kumpul depan ayah ni, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah buat tahlil pula ramai-ramai. Pun tak sesuai ketika nak mengajarkan talqin pada dia, sebab ketika itu dia tak boleh nak tangkap. Dia mabuk. Maka ringkaskan dengan keadaan sederhana. La ilaha illallah. Bisik dengan perlahan di telinga dia. Di kanan ke, di kiri ke, la ilaha illallah, bisik dia. Ketika mana yang sesuai? Ketika mana dia sedang tarik nafas, ketika itu dadanya sedang naik, kita nampak dadanya naik, ketika itu jangan ajar lagi kalimah tu. Waktu tu dia sedang sakit. Orang yang bernafas ketika sakaratul maut seumpama bernafas melalui lubang jarum yang sempit. Tahu lubang jarum? Kan kakak kita nak menjahit macam mana? Nak masukkan bonang ke dalam jarum tu berapa kali hisap dah. Tak masuk-masuk lah macam ni kan. Mata tak apa nampak ni kan. Itulah lubang nafas orang yang sedang nazak. Sempit. Ketika itu jangan ajar, waktu tu otak ada tension. Kita takut dia benci kalimah tu. Diamlah, aku tak nak ikut kan. Aku sakit ni. Jangan paksa aku. Kita takut. Maka tunggu ketika dada dia naik dan kita nampak macam seolah dia nak hembus. Kan? Ketika dia nak hembus tu segera la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia dapat tangkap kalimah itu. Allah izinkan dia untuk ucap kalimah itu keluar daripada kerongkongnya dan dia dapat hembus dengan kalimah itu, la ilaha illallah. Kalau dia dapat ucap sekali, kita dengar, cukup. Tak perlu kita minta dia ulang sekali lagi.
Buat lagi bang, teruskan bang, jangan putus bang, teruskan bang. Jangan paksa dia, sekali pun cukup. Namun kalau dia ulang dia dah ucap la ilaha illallah, kemudian dia diam, tiba-tiba dia cakap benda lain. Nak air tak? Nak. Jangan tanya dia kan. Nak air tak? Mesti dia jawab nak kan. Dah keluar kalimah lain kan. Bagi je lah air, tak payah sebut-sebut kan. Ketika itu kita kena ajar sekali lagi kalimah tu. Sebab apa? Sebab kita nak itulah kalimah terakhir yang keluar daripada mulut dia. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalimah terakhir tu yang penting. Kita nak ajar dia kalimah tu supaya keluar daripada mulut dia. Namun begitu, kita kena ingat bahawa bukanlah kerana kita suruh dia dapat ikut, dia dapat sebut. Tidak. Bukan kerana kita ajar dia dapat ikut. Tidak. Itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, yusabbitullahul ladzina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala dia akan teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Apakah ucapan teguh orang beriman? La ilaha illallah. Maknanya ketika seorang itu nak mati, bukan kerana dia dengar kalimah la ilaha illallah itu dia dapat ikut, tidak. Tapi kalau dia orang beriman, dia pasti akan dapat ikut. Ini atas izin Allah Ta'ala juga ya. Kita ajar pada orang yang nak mati ni kalimah la ilaha illallah itu adalah sunat. Pahala tu dapat pada kita yang mengajar ni. Ini sunnah Rasulullah, kita ikut. Adapun pada si mati, terpulang pada Allah bagaimana nak bagi kat dia atau tidak. Itu yang penting. Jadi kita ajar saja, dia dapat ucap atau tidak, itu bukan tugas kita. Allah yang izinkan dia atau tidak. Kita bayangkan macam mana keadaan orang yang mati sendirian ke rumah. Banyak kes yang mati sendirian ke rumah. Seorang je tengok, dah meninggal dah, kata dia. Siapa yang ajar dia ketika dia nak mati kalimah tu? Tidak ada orang yang mengajar. Tapi kalau dia orang yang beriman, dia orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala sendiri yang akan ajarkan kalimah tu pada dia. Dia pasti akan sebut kalimah tu. Itu janji Allah. Yusabbitullahul ladzina amanu. Allah teguhkan kepada orang beriman ucapan tu. Maknanya dia Allah yang akan ajar dia. Wa yudilullahu zalimin. Dan Allah boleh sesatkan pada orang-orang yang zalim. Allah, ayat ni takut kita. Allah sesatkan orang-orang zalim ni macam mana? Dia zalim bukan zalim pada orang lain, bukan zalim pada makhluk lain. Dia zalim pada diri sendiri dengan perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Maka dia kerana dosa dan maksiat dia yang tak sempat taubat, maka Allah Ta'ala boleh sesatkan dia ketika dia nak mati. Walaupun sekeliling dia ramai keluarga ajar kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia dengar tuan-tuan, dia dengar kalimah tu, tapi Allah tak benarkan kalimah tu keluar daripada kerongkong dia. Tak benar. Wa iyazubillah min zalik. Kita takut bila begitu berlaku. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah dia boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Inilah yang kita takutkan berlaku sekiranya bila kita mati tanpa kalimah kejayaan itu. Kalimah kejayaan tu ialah la ilaha illallah kan. Sebab tu kita hidup ni bawa kalimah tu. Bukan bila nak mati baru kita diingatkan. Masa kita hidup ni kita bawa kalimah tu dengan amal soleh. Buat apa yang Allah suruh, jauh dan tinggalkan terus apa yang Allah larang. Itu kalimah dia ya. Baik, la ilaha illallah. Yang kedua, diajarkan pada kita untuk macam mana tekan benda ni? Pakai remote control ke? Baik. Yang kedua ialah kita tunjukkan bacakan apa saja ayat-ayat Al-Quran pada sisi orang yang sedang nazak. Baca mana-mana surah daripada Al-Quran sisi orang sakit. Disunatkan baca surah Yasin sebagaimana diriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin kepada orang yang nak meninggal. Mautakum ni orang yang nak mati di kalangan kamu, orang yang sedang dalam keadaan nazak. Maka dalam keadaan sedar dan masih dalam ingatan, kita disunatkan baca surah Yasin. Mana tengah nazak tu kan, dia masih ingat lagi, baca surah Yasin. Namun ulama kata sekiranya dalam keadaan tidak sedar, dalam koma ke, dia memang tak apa, kita cakap pun dia tak tahu apa dah, diam saja, maka surah Ar-Ra'd,
antara surah yang dibolehkan. Ar-Ra'd kan? Kita bacalah surah-surah begini. Apa saja surah pun boleh. Seandainya kita tak ada masa yang panjang, kita ni hanya jiran sebelah rumah je, jiran kita sedang nazak, kita ni nak cepat ni ada urusan luar, kita singgah sekejap, kita bacakan ayat-ayat Quran yang ringkas. Antaranya yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, Aisyah meruqyah Rasulullah dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surah saja. Maknanya kita bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dan an-nas. Ya, itu antara benda yang boleh kita buat. Baca saja ya. Baik. Yang ketiga, kita beri apa saja hajat orang sedang nazak. Tunaikan apa saja hajat pesakit, kalau tidak syaitan yang akan tunaikannya. Apa saja hajat dia, apa dia nak? Saya nak air, bagi dia air. Habis kalau ke hospital macam mana Ustaz? Kalau ke hospital, kadang-kadang doktor kata patient ni kena puasa, paru-paru dia penuh dengan air, jadi dia tak boleh minum air sekarang ni. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, apa semua jangan. Memang doktor cakap kerana itu adalah cara perubatan dia, kita tak boleh nafikan. Namun bila seorang yang pesakit ni sedang dalam keadaan sakit, diminta air, doktor kata dia tak boleh minum, kita dah masukkan tube dah, cukup sekarang tu, memang kita tak boleh bagi minum. Janganlah pergi ambil 1 botol air mineral togok kat mulut dia, jangan. Ambillah 1 sudu sahaja sebagai syarat, suapkan di mulut dia, basahkan bibir dia, basahkan lidah dia dengan air itu. Mudah-mudahan hajat dia lepas. Biar dia lalu kat tekak dia sikit pun jadilah. Itu saja, lalukan sikit, masukkan air ke dalam mulutnya kan? Jika dia tak tunjukkan tanda-tanda dahaga, dia tak minta pun, dia diam, tapi kita tengok mulut dia macam kering aja kan, maka sunat saja kita sumbatkan air, ataupun kita suapkan air pada mulut dia. Suap ya, sikit-sikit saja. Mungkin dia dahaga tapi dia tak reti nak cakap macam mana. Ni orang tengah nazak, kita bantu dia ya. Dan sekiranya kita tak tunaikan hajat dia, kita bimbang syaitan akan ambil alih. Syaitan ni ketika manusia dalam penghujung hayat ni lah dia paling suka. Sebab waktu tu manusia dalam keadaan terdesak, apa pun sampai boleh kata, siapa yang bagi aku terima. Maka syaitan dia akan datang menyerupai orang-orang yang mungkin pesakit ini sayang dulu. Mungkin arwah ibu dia, mungkin arwah ayah dia, dia tak tahu. Datang dalam wajah yang ayah dia ke, ni ayah ni, ingat lagi tak? Ayah, saya sakit ni, tolong saya ya. Mak, saya sakit ni mak, tolong saya mak. Mak datang daripada syurga nak bawa kamu ke syurga. Tapi syaitan, kalau kamu nak ikut mak, minum air ni, kamu haus misalnya kan, kamu kena keluar daripada Islam. Wa iyazubillah min dzalik. Keluar daripada Islam macam tu sekali. Masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, masuk agama Majusi, kata dia. Begitulah umpan syaitan. Baru dapat minum air ni, baru boleh bawa masuk ke dalam syurga yang sebenar, kata dia. Sedangkan syurga yang ditawarkan itulah neraka. Maka ketika itulah bergantung pada iman orang yang sedang nazak ni. Macam mana amal hidup dia, itu yang akan membantu dia ketika nak mati. Dan juga bergantung kepada bagaimana orang sekeliling ni membantu dia. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Benda ni yang akan menyebabkan iman dia kuat. Dan bagaimana orang-orang sekeliling ni membaca ayat Quran. Ayat Quran ni benteng supaya terhalang daripada gangguan syaitan tadi. Maka di sinilah yang bantu dia, insya-Allah kan. Jadi kita tunaikan sekadar yang mana kita mampu. Kalau tengah malam dia tengah nazak, setakat air tu bolehlah bagi. Tiba-tiba dia cakap nak McD, kata Dan. Sudah kan, nak McD mana mak, PKP ni pukul 12 dah tutup kan. Pukul 12 dah tutup. Benda yang tak mampu nak buat macam mana? Bagilah benda yang kita mampu kan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Habis selesai bab yang pertama, berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ada persoalan? Saya terbuka, tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya, boleh angkat tangan, tanya je. Kalau ada segan, boleh tulis kertas, saya akan baca, insya-Allah. Ada lagi? Baik, selesai. Masuk kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal dunia. Setelah kita pasti dia mati, kita tengok bagaimana cara dia. Antara kaedah yang kita boleh tengok, kita rasalah nafas dia. Ada ke tak?
Tak tahulah, ambil cermin. Biasa guna cermin kan. Letak cermin tu tengok ada tak apa, bila ada hembus mesti dia ada macam wap. Situ pun dah tahu dah. Kalau tak ada, memang tak ada lah tu. Tengok nadi dia. Kalau siapa yang pandai baca nadi ikut tangan, ikut pada leher dia, tengok saluran nadi dia kan. Ini antara benda yang boleh kita buat. Kalau orang pandai cek ikut mata, tengok mata, ambil suluh mata dia. Dia punya tu besar ke kecil. Kita boleh bezakan antara orang hidup dan juga orang mati kan. Dia bergerak ke tidak. Kalau kena cahaya, dia automatik dia akan ngembang macam tu kan. Jadi kalau tak bergerak, tak ada reaction, matilah tu kan. Di situ kita boleh buat. Ini adalah pemerhatian pertama kita. Kita tak boleh sahkan dia mati lagi, sebab kita bukan orang yang boleh mengesahkan dia. Orang yang boleh mengesahkan adalah pihak-pihak berkuasa, doktor, forensik dan sebagainya. Kita hendaklah mengucapkan kalimah apa? Bila menerima berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja namanya. Kalimah istirja ini ialah kalimah musibah. Musibah ini Allah rakamkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyirus sabirin allazina idza sabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana ditimpakan ujian, bila ditimpakan musibah kepadanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua datang daripada Allah. Pada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Maka ini kalimah musibah, bukan hanya pada kematian saja. Bila dengar berita orang sakit, bila dengar berita kawan kita hilang duit, bila dengar rumah terbakar, apa saja musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimah dia ya. Maka kalimah ini hendaklah diucap juga ketika menerima berita kematian. Bukan kalimah Al-Fatihah. Ini kita bila dapat mesej, tengok kat Facebook, duka cita dimaklumkan, ayahanda saya telah meninggal dunia, kawan kita post. Kita pun komen Al-Fatihah. Ramai orang komen Al-Fatihah, 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 salam ta'ziyah Al-Fatihah. Salah ke Ustaz? Saya katakan salah. Bukan salah pada pembacaan. Nak baca, silakan. Tidak ada halangan untuk kita baca. Niat kita nak hadiah pada si mati, silakan. InsyaAllah pahala itu sampai pada dia atas niat kita nak sampaikan hadiah. Namun yang saya kata salah ialah bila menerima berita kematian, hendaklah ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukannya tulis Al-Fatihah. Inna lillahi ni dia bukan hanya pada lisan, termasuk juga pada tulisan. Kita tulis pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan? Dapatlah pahala ikut sunnah. Ya? Tak boleh Ustaz. Saya daripada kecil memang dididik bila berita kematian mesti sebut Al-Fatihah. Kalau ada orang trend macam tu kan, tak apa, tak ada masalah. Cuma saya minta tambah depan tu sikit je. Kau sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tulis. Lepas tu kau nak tulis Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Nisa ke, terpulang kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Al-Kahfi, dalam kurungan dibaca kan. Bacalah, jangan tulis je pandai kan. Ni tulis saja kan, suruh ingat lagi kan, suruh ingat ke orang pula dibaca kan dalam kurungan. Tentang bacaan tentu orang akan baca kalau orang tu ada perasaan nak bagi hadiah dan sebagainya pada si mati kan. Namun kita ni amalkan apa yang disunahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalimah ini juga dia bukan hanya kepada orang-orang Islam saja, bahkan juga pada orang yang bukan Islam. Kalimah orang bukan Islam, bila kematian yang bukan Islam, kebiasaannya orang kita buat apa? Duka cita dimaklumkan Madonna telah mati kan. Madonna mati kan. RIP kata dia. RIP semua nak di-RIP kan. Apa RIP tu? RIP kata dia. RIP, ya, RIP tu rest in peace kata dia. Rest in peace tu kalau terjemah bahasa kita apa dia? Rehatlah kau dengan tenang. Berehat kau dengan tenang. Keyakinan kita, yang tingkat kita bagi orang Islam, bila orang yang bukan Islam, orang kafir meninggal dunia, adakah mereka akan tenang? Tidak. Mereka tidak beriman. Lalu apakah patut kita mengatakan atau mendoakan? Mereka akan tenang. Semoga kamu tenang. Berehatlah kamu dengan tenang. Tidak ada istilah begitu. Bahkan istilah itu sebenarnya diharamkan. Haram terus? Yes. Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ketika bapa saudara Nabi, siapa? Abu Talib, yang menjaga Nabi daripada kecil sehinggalah dia wafat. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, nazak, di sisinya Nabi,
Nabi mengajarkan padanya kalimah la ilaha illallah. Pakcik, ikutlah kalimah ni. Kalimah ni lah yang boleh bawa masuk pakcik ke syurga. Di samping yang lain juga ada Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut Muhammad. Kau kena teguh dengan agama nenek moyang kita. Dia berpegang teguh. Maka setelah beberapa ketika, akhirnya Abu Talib berkata, wahai Muhammad, anak saudaraku yang aku sayang, aku kekal dengan agama asalku. Maknanya dia tidak masuk Islam. Dia menolak Islam. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Rasulullah ketika itu dalam keadaan kecewa sangat, sedih. Kerana ini bapa saudara yang paling dia sayang. Bahkan ketika dia dihina menyampaikan Islam, bapa saudaranya ialah yang backup dia, membela dia. Tapi meninggal tanpa hidayah, tanpa iman. Lalu apa kata Nabi? Wahai pakcikku, aku berjanji, aku akan sentiasa mendoakan engkau. Aku akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk engkau. Maknanya dia nak minta Allah ampunkan dosanya. Begitulah. Namun Allah Ta'ala tegur perbuatan Rasulullah dalam surah At-Taubah, kalau tak silap saya ayat yang ke-113. Ayat 113 yang mengatakan tidak boleh mana-mana nabi atau mana-mana orang beriman mendoakan kepada orang yang tidak beriman, mendoakan kepada orang yang musyrik, walaupun orang itu ahli keluarganya sendiri. Sesudah nyata mereka itu, yakni orang musyrik, tergolong dalam kalangan ahli neraka. Sebab Allah tegur kerana Nabi kata nak mendoakan pada bapaknya. Namun ini adalah sebagai satu asbab juga hukum pada kita bahawa tak boleh mendoakan pada orang kafir yang telah meninggal dunia, yang jelas kekafirannya. Tak boleh. Orang kafir yang masih hidup, kita boleh doakan dia. Ya Allah, bagilah dia hidayah, ya Allah. Mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Boleh. Tapi bila dia mati, tak boleh. Ni kena faham kat situ. Maka kalimah RIP tidak boleh kita guna lagi. Lalu apa kita nak ucap, ustaz, bila orang meninggal? Ucap sahajalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan? Kalau saja trigger sangat kan, macam macam sebutkan orang kata pula kan, dia kan bukan Islam. Mesti ada orang petikan, mesti ada orang komen. Kita je yang janggal, semua sebut RIP, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti komen kita tu akan dibalas oleh orang lain. Dia kan bukan Islam kan. Jadi kita sebut je lah salam takziah, simple. Itu sebagai tanda hormat kita, salam takziah, simple lah kan. Tapi ucapan sebenarnya tetap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada semua orang Islam, bukan Islam, manusia, binatang, apa saja keadaan kita, bila ditimpa musibah, itu kalimah dia. Baik, ketika mana orang yang baru meninggal dunia, matanya biasanya naik ke atas, pandang ke atas kan, kebanyakannya lah. Kenapa pandang ke atas? Janganlah pergi tengok atas pula, tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa ke atas tu. Dia pandang atas sebab apa? Dia pandang kerana rohnya keluar daripada kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke pinggang sampai ke dada, dadanya merombak, naik turun, naik. Akhirnya sampailah ke bahagian ubun-ubun di kepalanya. Roh akan keluar melalui ubun-ubun, matanya akan mengiringi pemergian rohnya keluar. Ketika itulah kadang-kadang mata orang mati ni dia terbeliak pandang ke atas. Jika kita di sisinya, kita tutupkan mata dia. Tidak ada bacaan khusus, tapi kita berselawat sajalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tutup mata dia. Selang beberapa ketika terbuka balik. Jangan lari, tuan-tuan. Ya Allah, dah bangun dah kan. Jangan lari Itu bukan saka kan. Bukan saka kan. Kan apa, Abang Halil pun selalu buka juga cerita apa malam Jumaat tu. Kan, cerita anchor semua kan. Ini semua bukan hantu ke apa, tapi kerana itu adalah biologi kita. Maknanya bila orang mati, segala sistem peredaran darah, urat saraf semua terhenti. Keadaan mata kita juga ada saraf-saraf dia yang kecil, maka dia akan mengecut. Maka kelopak yang lembut ini dia akan masuk ke dalam sarangnya balik. Macam kita sekarang ni tengah melihat, ke mana pergi kelopak mata kita? Masuk ke dalam ni. Begitulah dia mengecut. Maka dia akan mengecut, sebahagiannya lah, ada yang tutup rapat, ada yang akan terbuka begitu. Maka kita urutkan kelopak mata dia ini supaya tertutup rapat seperti biasa. Seandainya kita rasa macam susah nak urut, dia rasa macam tegang-tegang sikit, kesat-kesat, gunakan minyak yang ada di rumah kita.
Apa dia? Minyak masak misalnya. Gunalah minyak masak. Tapi pastikan minyak masak tu yang belum guna. Jangan guna minyak ikan. Nak jimat kos kan. Yang takung, warna hitam kan, gelap. Ni je lah kan, jimat sikit, colek kat sini kan. Datang kucing dijilatnya, rasa ikan kan. Jadi jangan letak minyak yang belum, yang dah guna, yang baru kan, sikit je, tak bazir lah. Kalau tak ada minyak masak, apa sajalah ada kan, baby oil yang lembut tu, minyak zaitun kita boleh guna kan. Masa saya kursus dekat Kedah, ada tanya minyak gamat boleh ke Ustaz? Kat Langkawi kan, tempat kami banyak minyak gamat, boleh ke? Boleh. Hampa nak guna minyak cakapak pun tak apalah kan. Jangan mayat terkebil-kebil dah pedih kan. Yang logik lah. Ada juga yang bertanya, Ustaz, minyak petrol boleh? Kata dia. Asal boleh tanya, kau tanya saja kan. Minyak petrol hukumnya haram. Haram tu weh. Ya. Pasal petrol sekarang mahal, membazir, letak bukan tempatnya kan. Janganlah guna minyak petrol yang logik kita urut perlahan. Seandainya tertutup, alhamdulillah. Sekiranya terbuka lagi, jangan lari lagi tuan-tuan. Guna kaedah yang kedua, cari batu kerikil. Batu kerikil yang tepi jalan, sepah-sepah yang kecil-kecil tu kan, ambil, bersihkan, letak di atas kelopak mata dia. Tujuannya untuk memberatkan kelopak mata supaya tertutup rapat. Tutup kan. Kalau tak jumpa batu, Ustaz, guna bata boleh? Jangan. Bata yang petak tu nak letak kat mata, jangan buat kerja sia-sia. Kita duduk rumah atas langit, rumah flat ke rumah kondo kan, nak turun bawah payahnya lah kan, tengah malam ni. Cari kat dalam poket tu ada duit shilling 50 sen yang besar tu, yang perak tu, bukan yang emas sekarang ni, kecil tu. Yang besar tu letak kat atas kelopak mata dia, beratkan. Tujuannya untuk memberatkan kelopak mata. Kaedah ini orang kata tak boleh Ustaz, sebab ini seolah-olah mengikuti budaya ataupun agama orang lain. Memang betul. Sebahagian agama yang lain dia buat benda tu sebagai ritual agama. Tak boleh Ustaz kita meniru budaya orang lain. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Semua bergantung pada niat kita. Al-umuru bil maqasidih, bergantung pada tujuan kita. Apa tujuan kita letakkan shilling tu? Sebagai alat saja. Alat untuk apa? Untuk menutup mata dia saja. Bukan untuk meniru budaya orang lain, tidak. Untuk menutup mata saja. Ya, ingat ya, duit shilling 50 sen. Kalau ada tulis catatan tu, tulis 50 sen. Takut teringat RM50. Tertampar RM50 sini kan. Tak tutup pun mata tu kan. Jangan tuan-tuan, bukan tertutup, terbeliak mata mayat tu nanti kan. Tengok duit kan. Dan bila kita letak duit shilling tu, jangan terus jangan dibiarkan lama. Takut kita terlupa. Dia terbeliak, kita pun letak kan. Kemudian kita tutup dengan kain tudung muka dia tu. Tutup kan. Kemudian kita pun pergilah kedai, beli barang ke apa, pergi dapur lain, tetamu datang apa semua, terlupa. Jiran mula datang. Jiran datang mesti nak tengok arwah. Arwah ni memang baik lah. Dia ni cukup pemurah, suka belanja orang makan. Dia tak kedekut, betul, dia ni baik. Sambil tangan dia nak buka. Sekali buka, astagfirullah, mata duitan. Kata dia, sudah. Terlupa nak alihkan duit tadi. Alihkan segera sebelum berlakunya fitnah. Jangan orang dah datang baru nampak duit, orang akan fikir lain. Orang tak faham, dia akan fikir lain. Okey? Bila kita dah alihkan duit shilling tu, terbuka lagi mata dia, jangan lari tuan-tuan, jangan kata apa-apa, idegil lah kan. Tak nak tutup kan. Ini adalah satu benda yang biasa. Biasa saja. Tak ada apa-apa maksud lain. Janganlah kita fikir ni waktu hidup ni apalah yang dia tengok ni kan. Terbeliak mata ni apalah bala. Jangan. Mulut kita diam saja. Sangka baik saja. Ini adalah unsur biologi biasa. Maka kita ambil pita pelekat khas, selotip khas. Selotip khas tu tak adalah khas sangat. Kertas. Selotip kertas tu yang gamnya nipis saja. Letak kat kelopak mata dia ni, tarik ke bawah mata dia ni. Tutupkan mata dia guna selotip kertas tadi. Kenapa kena guna selotip kertas? Tak boleh guna double tape. Jangan double tape kan. Dia keras sangat. Melekat nanti kulit mayat. Sebab yang kertas tu dia nipis gam dia. Ya, ingat selotip bukan stapler. Kan takut tertulis stapler. Cik. Nak pula yang dia gun tu. Tam. Jangan ya. Kalau saya belajar kursus embalming dulu, tuan-tuan, ini saya buka cerita pasal kenapa saya dipanggil undertaker. Sebab saya mempunyai lesen khas
yang dikeluarkan atas namanya ialah Diploma Science of Embalming and Undertaker, nama dia kan. Pengawetan dan pengurusan mayat, yang saya ambil khas di Filipina lebih kurang 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Ketika itu saya ambil kursus embalming ini, pengawetan mayat ini khusus untuk fardu kifayah. Tujuannya adalah untuk membantu orang Islam kita yang bukan warga tempatan. Dia nak bawa balik ke luar negara. First, kita akan nasihatkan dia, jangan bawa balik, mana meninggal situ ke bumi, itu sunahnya. Tapi kalau dia nak bawa balik juga, sekurang-kurangnya ada orang Islam yang ada kepakaran bawa balik. Sebab kebiasaannya sebelum ini, orang yang bukan warga tempatan kita bila nak bawa balik ke luar negara, pasti diuruskan oleh pihak-pihak yang bukan Islam. Kasket misalnya. Kasket tu orang yang jual keranda tu lah. Dia akan embam mayat dalam keadaan yang mana kita rasa macam cukup mengaibkan orang Islam. Bayangkan mayat muslimah kita, contohnya orang Indonesia, orang perempuan meninggal, dia akan bogilkan mayat tu tanpa surat benang untuk tujuan embalming. Maka hal ini yang cukup meruntuhkan hati kita, sebab dibuat oleh bukan Islam dan dia tak tahu hukum, dia akan ikut cara mereka saja. Maka hal ini cukup mengaibkan. Benda ni berlaku lama dah kat Malaysia ni. Tu yang saya buka pendedahan dulu. Kalau tuan-tuan ada baca surat khabar harian Metro dulu, kes arwah Rabitah yang meninggal dunia dekat Australia nak bawa balik ke Malaysia, saya katakan jangan bawa balik, sebab mayat akan melalui satu proses embalming, pengawetan mayat. Mayat tu akan dicucuk dengan teroka panjang. Nanti saya akan tunjuk besi teroka macam mana live, nanti tuan-tuan tengok. Besi tu dia akan masuk ke dalam perut mayat, dia akan rodok, hancurkan hati, jantung, limpa, usus semua, dihancurkan semua. Di hujung teroka tu dia ada lubang-lubang kecil untuk menyedut keluar segala kaviti-kaviti, hampagas-hampagas yang telah hancur tadi, buang keluar. Inilah prosedur embalming yang menyakitkan. Namun di dalam negara kita jarang guna kaedah tu, melainkan untuk penerbangan jauh. Contohnya KL nak pergi ke Afrika, KL nak pergi ke London, kan jauh berapa belas jam. Kalau sekadar KL nak ke Indonesia, KL ke Filipina, KL ke Brunei, dekat saja. Maka kita hanya gunakan kaedah injection. Injection ni dia tak berapa ngeri sangatlah. Namun inilah kaedah yang kita nak orang Islam yang buat, bukan orang yang bukan Islam. Sebab kalau orang Islam buat, dia akan jaga batas aurat. Dia takkan dedah aurat semua. Benda yang tak perlu tengok, tak payah tengok lah. Ini dibogilkan langsung. Ini yang kita, perjuangan saya dalam bab embalming, pengurusan jenazah ini. Baik tuan-tuan ya. Kalau waktu saya praktikal di sana, dia ajar saya untuk tutup mata mayat ni, saya katakan guna selotip. No kata. Use gum kata dia. Gum tu glue kata, use glue tu. Saya ingat glue yang biasa, rupanya gum gajah tu. Kan, gum gajah yang tu kena tangan melekat, memang susah nak buat. Ini memang tak akan terbuka lah selama-lamanya kata dia. Patutlah orang bukan Islam ni kalau meninggal dunia, kita tengok elok je tutup rapat. Kawan saya meninggal yang bukan Islam, saya tengok bersihnya wajah dia ni kan, elok tersenyum pula kan. Ini ke tanda husnul khotimah kan. Terfikir juga kan, betul ke dia ni kan. Masa tu saya tak tahu apa-apa lagi tentang embalming. Namun bila saya hadir kursus, saya belajar benda tu, baru saya tahu ketika prosedur embalming, dia akan masukkan cecair formalin. Formalin ni adalah cecair untuk mengeraskan badan mayat. Lebih kurang 12 liter masuk dalam badan mayat. Dan sampailah ketika mayat cecair itu masuk dekat bahagian muka, dia akan membentuk senyuman. Saya diajar membentukkan senyuman mayat. Pegang macam ni. Pegang je bukan 5 minit. Jangan lepas. Bila dah 5 minit kita lepas, tersenyumlah mayat tu. Dia macam tanah liat, kita boleh bentuk muka dia. Patutlah tersenyum mayat kawan aku tu. Aku ingat husnul khotimah kan. Baru terbuka rahsia tu kan. Kenapa mayat tu boleh tutup rapat mulut dia? Dia guna gam juga tutup rapat kan. Inilah keadaan yang dilakukan pada mayat kawan-kawan kita yang bukan Islam ya. Baik, kita tutup. Sekiranya bila kita dah buka selotip tu masih lagi terbuka mata dia, biarkan sajalah. Itu memang bahagian dia. Kita ambil kapas, tutup saja mata dia supaya orang lain tak mengata lain. Tutup saja, halang aib dia Baik. Sumbat kapas di hidung dan telinga jenazah.
Tujuan dia menghalang cecair keluar atau serangga kecil. Serangga kecil ni bila orang dah mati, proses pereputan akan berlaku dalam tempoh 2-3 jam selepas mati. Lepas 2-3 jam, mayat akan mula mereput dari bahagian dalam, perut terutamanya. Dia akan mengeluarkan bau. Bau tu akan naik ke atas, gas tu akan keluar ikut hidung dan mulut dan sebagainya. Menarik perhatian serangga-serangga kecil ni, lipas, lalat dan sebagainya. Dia akan cari ruang untuk masuk ke dalam perut. Maka ketika itulah kita tutup kapas dan sebagainya. Terutamanya kalau meninggal di malam hari, tutup. Ya, sebab kalau tak tutup nanti dia akan masuk dekat situ. Ya, ingat, tutup tujuannya untuk menutup lubang saja, bukan menutup selagi mana boleh ada lubang. Sumbat lagi, ada lagi ni, masuk lagi kapas, kembang hidung mayat tu kan. Ya Allah, apa kembang mayat ni kan, masa kita nak mandi mayat tengok kembang macam mayat ni kan. Bila tarik keluar, astagfirullah, daripada tekak ni kapas. Jangan seksa mayat bang, jangan. Ya, sedikit saja kita semat, itu pun dah cukup dah. Ya, mulut, kalau misalnya kata mulut dah terbuka, semat kapas. Bila ada gigi palsu, keluarkan gigi palsu. Ustaz, dia pakai Polident, boleh kan? Polident tu cungkil je, boleh keluarkan. Tapi kalau gigi palsu yang ditanam dalam gusi macam mana? Dia dah letak dah kat gusi tu, tak boleh buat apa dah. Jangan kita cabut. Ya? Jangan pandai-pandai minta pelayar. Ni gigi palsu, tak boleh bawa kubur ni, tak boleh, palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Tap kan. Ya Allah, gigi betul. Sudah. Dah penyakit lain dapat kan. Biar je. Ataupun dia pakai yang besi kat mulut tu, apa tu? Braces. Orang kita sekarang pakai kan, braces elok, kusun kan. Jangan pandai-pandai minta pelayar pula, bukan minta spana ke, minta screwdriver kan. Minta screwdriver kan. Kenapa nak cungkil ni, nak buka tak reti kan. Cungkil. Kalau tak reti, jangan buat. Berdarah-darah mulut mayat tu kan. Biar sahaja. Ya, jangan kita paksa, ya. Baik. Kemudian apa dia? Tekan bawah tu dia. Tak ada apa-apa pun. Baik, kemudian tukarkan pakaian dia dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Bila meninggal dunia, tangan dia ni masih lagi lembut, dalam tempoh 2 hingga 4 jam dia akan mula mengeras. Sebab darah mula berhenti. Bila darah mula berhenti, dia akan membeku. Bila membeku, maka mayat ni akan keras, organ dia akan mengeras. Susah kita nak buka baju bila dibiarkan mayat tu begitu saja. Dia pakai apa? Pakai baju kurung, pakai jubah, buka baju dia. Tukar dengan pakaian yang mudah ditanggal. Kain batik lah. Tutup kain batik atas tu, kain pelikat ke apa, tutup aurat dia semua. Jangan tutup bahagian atas saja, tutup bahagian bawah sekali. Sebab bimbang ketika nak angkat, orang yang duduk kat bawah ni nampak segala-galanya. Biasa kalau orang meninggal, mayat kat tengah, siapa golongan yang paling dekat dengan mayat ni? Bukan cakap pasal keluarga, tidak. Lelaki atau perempuan, siapa yang selalu berada dekat mayat keliling ni? Sementara nak tunggu tukang mandi ke apa, siapa? Orang perempuan ke orang lelaki? Kebiasaannya lah. Yang duduk keliling mayat ni, maknanya nak menunggu urusan sebelum nak mandi kafan, nak tunggu keluarga lain tak sampai lagi. Siapa yang selalu, yang memang dia duduk je situ, tak beralih? Perempuan ke lelaki? Ya, ke lelaki. Kebiasaannya. Orang perempuan. Orang lelaki ke mana? Ke luar. Bakar nyamuk. Kan. Lambek lah imam ni tak sampai kan. Arwah ni dogel, kata dia. Apa pula? Dia kuat mengokok. Dia mengokok tapi mengutuk orang tu kan. Dia kuat mengokok. Dah kata dah jangan isap okok. Kan. Sebab apa orang perempuan duduk situ, memang dah azali macam tu lah sifat dia. Bila duduk, dia takkan beranjak kan. Dan bila orang datang nak alihkan jenazah ni, biasanya makcik-makcik semua, bangun-bangun, kita nak angkat mayat ni. Jangan haraplah dia bangun. Takkan bangun. Dia akan minta orang belakang, go stand. Belakang, go stand. Ngengsut ke belakang kan. Sebab apa? Kalau dia bangun, orang lain ambil tempat dia. Dia takkan bangun. Belakang kawasan. Bila dia buka sikit kawasan tu nak bagi orang lalu, maka orang akan angkat mayat. Bila orang angkat mayat, maka dia akan pegang dan ternampaklah sisi bawah mayat kalau tak tutup. Kadang-kadang orang terlupa tutup bawah. Dia tutup atas saja. Dia dah buka baju seluar, dia tutup atas saja. Bila angkat,
Nampaklah daripada pinggang sampai ke punggung semua nampak. Makcik-makcik yang kat bawah ni nampak lah kan. Oh, ada tarik lalat kan. Ada tanda lahir kan. Semua aib si mati tu dia nampak. Nanti kan benda tu sebenarnya tak elok dipertontonkan. Maka tutuplah. Cara nak tutup macam mana? Kita bentang satu kain kafan ke ataupun kain batik ke, kita bentang, kita mengiringkan mayat sedikit, letak separuh, kita baringkan dia, kita mengiring sini pula, kita letak pula sana kain. Tak perlu angkat mayat pun, mengiring saja. Kita masukkan sikit-sikit nanti waktu praktikal kita tunjuk. Angkat jenazah guna kain, lagi mudah. Kan? Jadi bila angkat, lalu depan makcik-makcik yang tadi tu, dia tak akan nampaklah aib mayat tu. Alah, tak nampak pun. Dia menunggu aja kan. Maka kita tutup aib si mati tadi ya. Baik. Jadi bila dah tukar pakaian dia, kiamkan tangan dia. Tangan dia kita kiamkan supaya dia tetap dalam keadaan begini, sebab dia akan mula mengeras. Kita ikat sendi-sendi jenazah. Sendi jenazah bagaimana? Di lutut dan juga dua ibu jari kaki. Di lutut dan dua ibu jari kaki kita ikat, sebab supaya kaki dia tetap lurus tegak macam ni. Ikatan biasa saja. Dan ikatan ini hanya berlaku sebelum kita memandi dan mengkafankan si mati. Tidak ada ikatan pada tangan, lutut dan dua ibu jari kaki ketika kafankan jenazah. Jangan ikat. Kadang-kadang ada orang ikat. Kenapa? Nak bagi mayat lurus. Tak perlu. Sebab ketika dalam kubur, ikatan kafan tu kita buka, yang di luar tu. Jadi kalau di luar pun dibuka, bagaimana nak buka yang dalam? Benda ni yang kita tak perlu buat ya. Ikatan tu hanya sebelum mandi kafan. Satu lagi saya terlepas, ikatan di bahagian bawah dagu. Dagu ni tarik ke bawah, tarik ke atas sampai ke atas kepala dia, ikat. Itu namanya ikatan pocong. Biasa kita dengar istilah pocong ni hantu je. Tapi istilah pocong tu sendiri berasal daripada perkataan ni, ikatan pocong ni. Dapat kat kita panggil hantu pocong, bukit pucung, Felda pucung, bandar pucung, semua nak dipucungkan. Tapi tak apalah, itu istilah saja ya. Itu sunat juga, sunat untuk pakaikan benda tu. Baik. Kemudian kenapa kita kena kiamkan? Ni saya kongsikan jugalah pengalaman. Kalau siapa yang tak kiamkan tangan si mati ni, dia pernah berlaku, saya ingat dalam 7-8 tahun yang lepas, orang ni meninggal di malam hari. Orang tua, umur 90 tahun. Tua sangat. Badan dia kurus sangat. Dan bila dia meninggal, pukul 7 pagi baru saya dipanggil. Jenazah dah dibawa ke tempat mandi kafan dekat surau tu. Saya datang, saya tengok mayat tu, saya buka, tengok tangan dia lurus ke depan, lurus ke bawah. Maknanya tidak dalam keadaan kiam. Dan dia masih pakai pakaian yang dipakai, belum tukar lagi. Saya tanya anak dia ada 4 orang lelaki. Kalau umur dia 90, anak dia mestilah dah berusia 50-60 macam tu. Saya tanya anak dia, kenapa ayah ni tak ditukar baju? Entahlah Ustaz, kami bukannya tahu buat-buat macam ni. Ustaz je lah buat, kata dia. Jadi bila orang tak ada ilmu dalam bab ni, dia akan terlepas pandang. Jadi bila saya buka, saya kata terpaksa gunting lah, sebab tangan dia dah keras. Gunting lah. Dia tak kisah gunting. 4 orang anak lelaki dia duduk kat saya. Ketika saya nak mandikan jenazah ni, saya cuba nak kiamkan dia, tak boleh, dah keras. Saya cuba urut-urut sendi dia, tak boleh, saya risau patah. Maka saya kata kat anak dia, begini ya bang, cik, jenazah ni kita akan biarkan dalam keadaan macam ni je. Saya tak boleh nak kiamkan dia, sebab tangan dia dah keras. Abang-abang dia semua setuju, tapi anak arwah yang paling bongsu tak setuju. Mana boleh ustaz macam ni, saya nak tangan dia kiam, biar sempurna ayah saya ni. Bang, kalau lurus pun sempurna juga kan, tak ada masalah pun. Tapi saya nak begini juga, tak boleh, nak buat macam mana? Saya kata bukan saya sengaja, biar saya buat, kata dia. Biar saya lurus, biar saya betulkan tangan dia. Saya kata bang, kalau boleh buat-buatlah, tapi jangan paksa diri kan. Dia pun buat, dia urut, dia letak minyak, dia urut. Saya kata kenapa lah tak buat semalam kan, dah pagi baru kau nak buat kan. Urut, tak boleh. Saya nampak macam tak boleh. Memang saya tak boleh. Dah bang cukup tu, boleh. Dia tarik lagi, kali ni paling kuat, tap, terdengar bunyi patah. Tangan bapak dia tiba-tiba macam ni, longgar kan? Tergamam semua tergamam.
Masalahnya semua pandang saya, apa salah aku pula kan? Kau yang buat kan, semua pandang aku pula yang kena kan? Muka abang-abang ni semua merah padam kan? Muka yang buat tu pucat lesi, lagi pucat daripada roh bapak dia kan? Menggigil macam ni katakan. Saya kata, saya pandang kan, abang dia pun kata, Ustaz, tu bunyi apa tu, patah ke tangan ayah tu? Saya pun diam. Saya kata tergamam tu nak cakap apa ni, nak jujur ke, nak apa, kelentong ke apa kan. Saya pandang adik dia ni makin menggigil dalam muka dia. Ustaz, ni patah ke apa ni? Kata dia, patah ke apa ni masalah dia ni? Saya kata, beginilah bang, relax ya, tangan tak patah insya-Allah. Habis bunyi tadi tu, biasalah bang, bila kita lenguh kan, kita otot prap tu punya otot dia bang kan. Ya kau Ustaz? Ya, dah tak payah fikir dah. Saya cuba nak leraikan kekusutan kan. Tiba-tiba abang dia yang sulung ni tak puas hati. Dia pandang adik dia kan, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau, kata dia. Garangnya adik dia ni, ya Allah hai. Hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu yang patah. Selamatlah sampai kesudah adik-adik tu. Kau tidak bergaduh depan arwah bapak dia kan. Tapi itulah, kalau dia tengok rakaman hari ni, kan? Kalau dia tengok live lah, sekarang tengah live ni Facebook kan, habis kantoi kan, bergaduh dia. Jadi harap dia tak tengok lah kan. Baik. Tadi kita katakan bahawa bila tak dapat apa saja keadaan mayat, biarkan saja. Dalam 2 minggu lepas kot, saya ada uruskan satu jenazah, kaki dia bengkok. Kariah dia panggil saya, Ustaz, arwah ni kaki bengkok lah, minta tolong datang. Masa tu saya dalam tengah bersiap-siap nak datang ke sini lah. Saya pun pergi ke rumah arwah dekat Taman Ibu Kota. Saya tengok kaki dia bengkok. Saya cuba luruskan. Saya urus, saya kata, kaki dia orang begini ke? Sebelum ni boleh berjalan, tapi bila dia dah sakit, dia baring, dia suka duduk macam tu. Saya kata, insya-Allah kita boleh buat lah. Saya cuba urut, sebelah je yang boleh, sebelah lagi tak dapat, memang tak boleh dah. Kalau buat mungkin patah. Saya kata, okey, mayat ni kita akan uruskan dalam keadaan macam ni. Terpaksa lah. Kalau nak luruskan dengan paksa, patah jadi, teruk menyeksa mayat kan. Maka kita buat sekadar yang mampu saja, jangan seksa mayat ya. Baik, letakkan satu benda yang sederhana berat di atas perut. Biasa orang letak apa atas perut? Gunting kan. Itulah jawapan yang saya terima. Kalau saya kursus di Perlis, itulah jawapan dia sampai ke Sabah, itulah dia kan. Tak ada istilah lain. Kenapa gunting ni kan? Apa istimewa gunting ni? Mulalah orang kata ni kurafat ni Ustaz kan. Jangan kau mudah kurafatkan amalan orang kan. Gunting ni tujuan dia benda yang sederhana berat. Apa-apa saja selain gunting pun boleh. Untuk tujuan mengelakkan perut kembung. Sebab bila mati, oksigen ataupun udara akan masuk ikut segala lubang pernafasan. Dia akan masuk dan dia tak boleh nak keluar balik. Maka dia akan tersangkut di bahagian yang kosong, yakni perut. Maka perut ni akan kembung. Kalau tak ditahan, maka dia akan nampak macam seolah-olah macam buncit dan sebagainya. Kalau tidak menyusahkan tukang mandi, dia boleh mendatangkan juga fitnah. Apa kenalah perut mayat tu kebung semacam je, buncit semacam je. Kau tak ingat ke dulu dia makan apa? Kadang mengumpat kan. Mengelakkan umpatan, maka kita tahankan perut mayat tu daripada naik. Tak semestinya gunting, apa saja. Telefon ke, nak letak atas perut mayat pun boleh. Nak letak remote pun boleh. Nak letak apa-apa saja, gelas ni pun boleh. Yang logik lah. Jangan letak laptop kan, LCD kat situ kan. Jangan, yang logik je. Tapi kenapa gunting? Ada juga orang petikai kan. Tak ada masalahnya kak. Orang yang nak uruskan jenazah, ketika dia nak gunting kenggapan, dia akan tanya, dek, gunting tak ke rumah ni? Ada gunting tak ke rumah ni? Dia akan tanya. Ada kat atas perut mak tu, senang dia capai. Tu je kan, tak ada masalah lain. Tak ada maksud lainnya. Maknanya itu adalah budaya kita saja. Tak ada maksud kaitan kurafat, tidak ada ya. Baik, next. Kemudian gunakan wangi-wangian untuk menutup bau jasad jenazah. Apa saja wangian. Kaedah orang lama, dia bakar kemenyan. Kita yang baru hidup ni kata apa? Alah, kemenyan ni semuanya syirik, kurafat, nak bagi makan jin. Orang tu kan ada belah saka, kan? Dah mengata macam-macam. Padahal itulah alat untuk mewangikan rumah ketika mayat ada kat rumah. Mayat ni dia akan mula keluar bau. Jadi nak tutupkan aib dia tu, dia letaklah wangi-wangian. Oh, mentang-mentanglah kita hidup zaman moden sekarang ni, tak perlu nak bakar-bakar, gantung je kat dinding, 5 minit MB pure kan. Dah action kata orang dulu buat kurafat.
Mana tahu 50 tahun akan datang, akan ada teknologi lagi canggih. Orang akan datang pula kata, apalah gantung-gantung kat dinding ni semua syirik ni. Dia kata kita pula buat syirik kan. Padahal muka siapa suruh kata orang dulu kan. Maknanya orang dulu dia buat sesuai dengan zaman dia. Zaman sekarang pun masih ada lagi orang amalkan benda tu kan. Jadi kita jangan kata kemenyan ni untuk syirik ke apa, wangi-wangian sahaja. Kemudian okey. Kemudian ni kata dia usia hidup ibarat menarik seutas tali dalam gelap. Kita tarik tali dalam gelap. Nampak tak tali tu? Tak nampak pun, tapi kita tarik. Tidak kita ketahui di mana hujungnya. Tarik. Boleh jadi saat kita sedang seronok tarik, kita sudah pun di penghujung tali. Demikianlah hidup kan? Siapa tahu tak esok ke lusa ke lepas ni kita meninggal, tak ada siapa tahu. Benda yang mengejut kan. Maknanya kematian ni benda yang rahsia. Allah sembunyikan kematian ni dari segi bila tak tahu. Seorang pun tak tahu kan. Kecuali orang yang nak kena gantung je dia tahu kan. Untung orang nak kena gantung ni satu je, dia tahu bila nak mati kan. 2 hari lagi hari Jumaat, okey dia tahu dah gantung kan. Yang kedua, apa cara ataupun apa asbab kematian kita tak tahu. Kita sakit lama dah, kita ingat mati kerana penyakit tu. Tidak, punya mati kerana dibunuh, dibakar, ataupun mati kerana asbab lain, kemalangan dan sebagainya, wallahu alam kan. Itu antara rahsianya. Ketiga, di mana yang rasanya ialah di mana kubur kita tak tahu. Di mana kita dikebumikan kita tak tahu. Kita katakan besok kalau saya mati, saya nak kebumi sebelah arwah mak dan ayah saya. Kita rancang macam tu. Tapi dia tak ada kan kita mati di tempat yang jauh. Kita pergi ke sana Afrika sana. Takkan nak balik jauh-jauh. Kebumi kat sana pula kan jauh. Inilah rahsia yang kita tak tahu bila berlaku ya. Benda tu bila Allah takdirkan berlaku, tetap akan berlaku walaupun seluruh dunia menahannya. Tahan, jangan bagi dia mati. Doktor pakar semua ada, tetap akan mati juga ya. Baik, itulah hidup kita. Urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah semua boleh ikut Ada soalan lain? Jadi kita berehat. Lepas tajuk ni kita berehat kejap. Okey, boleh soalan? Tak ada. Bila seorang tu meninggal, dia wajib, yakni waris wajib mendaftarkan kematian dia. Dia tertakluk di bawah akta pendaftaran dan kelahiran tahun 1957, kelahiran dan kematian. Kalau dia tidak maklumkan kematian itu pada pihak berkuasa, dia terus uruskan, dibimbangi akan menyebabkan dia didakwa menyembunyikan kematian. Walaupun kematian janin. Ini kadang-kadang orang ambil mudah. Dia mengandung 3 bulan, kemudian gugur sendiri kat rumah. Kemudian tak nak pergi klinik. Janin tu dia terus uruskan, terus tanam. Bahaya tuan-tuan. Kalau tak kantoi tak apa. Benda tu bukan salah kita. Kita suami isteri. Ini anak kita. Dan tak ada sebab pun kita nak rasa bersalah. Tapi disebabkan perbuatan kita tu yang kita rasa betul, terus uruskan, maka dibimbangi tiba-tiba ada orang lain yang tak tahu, dia terjumpa mayat janin tu. Sama ada kita dah gali, dah tanam, tiba-tiba binatang lain gali, dia bawa ke tempat lain, dah jadi isu. Ni siapa punya ni? Benda ni yang kita takut berlaku. Sebab itulah kena daftarkan walaupun hanya kematian janin. Benda ni penting. Bahkan jari kita terpotong pun kena daftarkan. Jari terpotong, dia akan keluar satu surat daftar kematian anggota badan. Itu dia ya. Penting sebab apa? Kita tak nak ada benda yang berkait akan datang. Ya. Ini adalah satu prosedur yang biasa. Pihak waris boleh dapatkan permit menguburkan mayat. Dulu namanya permit menguburkan mayat. Sekarang ni daftar kematian. Boleh dapatkan di sama ada di kaunter forensik hospital ataupun di balai polis. Bergantung kat mana dia meninggal. Kalau dia meninggal di rumah, maka polislah yang akan keluarkan. Jadi macam mana kita nak dapatkan benda-benda begini? Sekiranya berlaku di hospital, insya-Allah kita akan dibimbing oleh pihak perubatan, doktor, hospital, nurse semua akan bantu kita. Tapi kalau meninggal di rumah, pertamanya ialah kita hubungi 999, tu talian kecemasan. Ataupun panggil doktor-doktor yang berdekatan, yang boleh mengesahkan kematian tu. Doktor-doktor yang berdaftar dengan kementerian lah, yang sah. Ya? Kat klinik kita ada, dekat sebelah rumah kita ada klinik kesihatan. Panggil lah, doktor tolong sahkan kematian. Dia akan datang, dia akan sahkan, dia akan keluar surat. Maka benda ini dah cukup, dah bukti valid mengatakan orang ni dah mati. Ya. Sebab apa kena call 99 dulu? Sebab ini kaedah yang paling cepat. Ambulans ataupun pihak hospital akan datang segera.
Kalau kita terus direct ke balai polis nak buat daftar kematian, benda ni akan jadi masa yang lama, memakan masa yang lama. Sebab apa? Bila dah meninggal kat rumah, kita ni yang tak ada latar belakang perubatan yang betul, kita kata dia dah mati dah. Memang betul dia dah mati. Pergi ke balai polis nak buat report polis, mengatakan ayah saya dah mati. Polis akan tanya, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri, cik. Cik doktor ke? Tidak. Kerja kat bahagian mana? Hospital ke klinik ke, bahagian kaki tangan kesihatan? Tak. Saya ni hanyalah pembantu perakaunan saja. Kan dah tak kena-mengena perakaunan dengan kematian pun kita ada kan. Jadi benda ni akan menyebabkan polis kata, ini cik, kejap lagi kami akan datang ke sana untuk sahkan kematian. Jadi bila kita balik, kita ingat polis datang cepat. Tidak. Pihak polis dia banyak kerja lain. Jadi menunggulah kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, kadang-kadang sampai 6 jam barulah polis datang. Sebab apa? Sebab kita dah melangkaui, maknanya kita tunggu dia yang sahkan. Memang lambat lah. Kerja dia lain pula nak kena buat, nak kena datang, nak kena cek betul ke tidak mati apa semua. Jadi kita cepatkan dengan cara bagaimana? Call ambulance, dia datang dalam masa sekejap, kurang setengah jam sampai. Dia cek, kalau masih ada nyawa, dia rasa macam boleh hidup lagi, dia bagi bantuan awal CPR dan dia akan bawa dia akan bawa pesakit tadi ke hospital. Tapi kalau memang confirm dah meninggal, dia keluarkan surat, okay, cik, ni surat pengesahan kematian. Dia tak akan ambil mayat sebab ambulans hanya bawa orang sakit saja. Maka dia akan balik, cik kena buat report polis. Barulah kita pergi balai polis. Pergi balai polis, jangan pergi bawa surat tu saja. Jangan lupa kita nak buat report, kenalah ada IC kita. IC kita kena bawa. IC si mati pun kena bawa. Dan kalau si mati ni dia ada rekod-rekod perubatan, dia pernah ikut, dia pernah masuk IJN ke, pernah masuk hospital ke, semua rekod-rekod ni bawa. Polis akan tanya, siapa yang meninggal? Ayah saya. Siapa sahkan? Ni tadi, ambulans datang dah. Okey, dah sah meninggal. Cek dengan dia siapa? Saya, itu ayah kandung saya. Tunjuk IC kan. Tengok IC arwah, tengok nama kita. Dia dapat tengok sekali imbas pun jadilah. Maknanya dah meyakinkan kita memang tu keluarga dia. Okey. Arwah ni sakit apa ya meninggal? Dia sakit jantung. Ada apa-apa bukti? Ni rekod perubatan dia, memang sakit jantung, selalu keluar IJN, masuk IJN. Okey. Jadi mudah kerja polis. Dia keluarkan terus daftar kematian. Okey, ni cik, boleh uruskan jenazah. Daftar kematian ni dia akan bagi 3 salinan. Salinan pertama warna putih, itu untuk JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Tujuannya ialah dalam masa 7 hari daripada kematian si mati tu, kita perlu hantar ke JPN untuk keluarkan sijil kematian pula. Tu peringkat dia. Ya. Salinan yang kedua berwarna biru, itu untuk penjaga kubur. Maknanya siapa yang jaga kubur tu, kita bagi dia, rekod dia. Dan salinan ketiga berwarna kuning, itu kita punya simpanan. Mari simpanlah benda tu, salinan pemaklum, ya. Maka benda ni penting. Ya, kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Dan sekiranya orang tu mati tanpa sakit, dia dah sahkan kematian dah, tapi arwah ni sakit apa ya? Ni muda lagi ni, 40 lebih ni. Dia sakit jantung tuan. Siapa yang sahkan dia sakit jantung? Dia ni memang degil, dia memang tak nak pergi klinik kan. Baik kali dah paksa memang tak nak pergi kan. Jadi apa kesan dia? Polis akan kata, tunggu dekat rumah, kami akan datang. Dia akan datang. Dia datang, dia tengok lebih kurang, kalau dia rasa macam tak puas hati juga, cik, kami terpaksa bawa jenazah ke hospital untuk prosedur bedah siasat, postmortem. Benda inilah yang akan dilalui semua. Bagi orang yang tidak ada rekod penyakit, meninggal mengejut di luar daripada hospital, usianya bawah warga emas, 60 tahun ke bawah, maka situasi untuk di postmortem tu besar. Kemungkinan untuk di postmortem tu besar. Melainkan keluarga ni kata, kami tak nak tuntut apa-apa sekarang. Kami tak akan tuntut apa-apa lagi. Kami tak nak jenazah ni postmortem, tolong mudahkan. Risiko dia apa? Risiko dia kalau tidak ada penjelasan dari segi perubatan asbab kematian dia, maka pihak takaful atau insurans yang dia carum waktu hidup tidak akan keluarkan pampasan. Itu risiko dia. Kan, kesian pada waris lah. Kan? Kenapa ni? Takaful tak dapat keluarkan sebab tidak ada bukti perubatan yang jelas
asbab kematian dia. Ni pihak takaful memanglah macam tu lah cara dia kan. Masa nak suruh kita masuk mudah, tapi nak tuntut dia akan cari apa poin yang menyebabkan kita tak boleh tuntut. Itulah dia ya. Benda ni bagus takaful ni. Saya juga dulu bahagian penasihat bahagian takaful. Dan dalam masa yang sama dia akan cari juga peluang-peluang yang mana dia tak perlu bayar pada kita. Maka itulah, disebabkan itulah maka Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2004 meletakkan hukum harus bagi prosedur postmortem bedah siasat atas tujuan yang tertentu, yakni untuk mengelakkan unsur jenayah, untuk tuntutan-tuntutan waris dan sebagainya ya. Wallahu alam. Selesai bab dokumentasi. Ada soalan? Tak ada. Mudah aja orang kita kan. Selesai ya. Baik, sebelum saya tunjukkan apakah peralatan-peralatan yang sebagainya, anda kata tuan-tuan nak rehat kejap, nak ambil angin luar kan, aircon dah sesak dah, nak minum air kat belakang tu kalau ada ke, air mineral ada, air Kowis dah terbuka tu, minumlah ya. Kita rehatlah dalam masa 10 minit, insya-Allah kita sambung balik nanti. Tanda saya tuan ya.